Terima kasih kerana sudi hadir pada bengkel kita petang ini, iaitu bengkel penggunaan live worksheet dalam PDPR 3.0, dan saya akan cubalah menyampaikan teknik ataupun bagaimana cara kita nak guna daripada asas, dan cikgu boleh bina sendiri live worksheet tersebut. Jadi saya alu-alukanlah kehadiran cikgu pada petang ini, terutamanya pada Puan Norwati, Wakil Pentadbir, dan cikgu-cikgu yang SK Combined Advantages 2 lah. Baik, saya ada kongsikan nota di grup Telegram dan grup WhatsApp, jadi mohon untuk cikgu muat turut. Jadi kita bolehlah gunakan nota itu bersama-sama pada bengkel petang ini. Dan akhirnya nanti cikgu akan cover ke semua kemahiran yang diberi dalam live worksheet tersebut. Saya dah cuba coverkan semua kemahiran yang ada lah. Saya dah tengok. Cuma satu sahaja kemahiran yang kita tak boleh letak, iaitu sharing PowerPoint. Sebab kalau sharing PowerPoint dalam live worksheet, kita perlu ada OneDrive. Kena muat naik file dalam OneDrive. Jadi itu dah jadi topik lain pula lah nanti kan, nak kena create OneDrive, nak kena muat naik dan leceh sikit lah. Okey, baiklah, jadi saya harap cikgu dah muat turun Dota tu dan kita boleh gunakan sama-sama. Baik, saya nak mulakan dengan cara ataupun penerangan bagaimanakah cara untuk kita nak convert Microsoft Word kepada PDF. Mungkin ada sesetengah cikgu daripada kalangan cikgu yang rasa kemahiran tu cikgu dah biasa, cikgu dah tahu. Tapi mungkin ada sesetengah cikgu yang belum tahu lagi macam mana cara nak convert. Sebab apa saya perlu tunjukkan? Sebab untuk menjadikan live worksheet, cikgu perlu ada file dalam bentuk PDF. Okay. Kalau version yang sebelum ni, dia benarkan kita muat naik dokumen Word. Tapi kali ni dia tak benarkan lagi dah. Hanya PDF sahaja. PDF, JPEG, gambarlah, image. Boleh. Alright. Jadi cikgu kena tahulah. Alright. Paling mudah kalau cikgu nak gunakan online convert pun boleh. Just cari dekat Google, convert Word to PDF. Boleh. So senanglah kan. Cikgu boleh muat naik. Lepas convert, cikgu muat turun. Simple. Cara kedua yang cikgu boleh gunakan ialah hanya melalui Microsoft Word tadi. Saya tunjukkan contoh kita, saya buka dulu sekejap. Word tadi asalnya ialah ni. Okay, saya share screen saya. Okay, this one. Okey cikgu, ni Word saya. Okey. Baiklah. So ini adalah Word saya yang dah siap lah. Ataupun lembaran kerja cikgu yang dah siap, cikgu nak tukarkan dia kepada live worksheet. Ataupun dengan kata lain lembaran kerja atas talian lah. Kita jadikan dia online lah. So cara untuk jadikan Microsoft Word file ni kepada PDF bergantung kepada jenis Office yang cikgu guna. Office tu maksudnya Microsoft Word ni Office yang keberapa. Kalau 2010 dia mungkin lain, 2007 dia mungkin lain lah paparan dia. Okay, jadi yang saya guna ni yang saya guna ni 365, mungkin ada samanya dengan 2010 lah, 2010 sama je. Baik, mana-mana pun caranya sama, cikgu cari je file. Okay, cari file ini. Okay, klik file. Cikgu tengok saja ni sebab saya dah bagi cikgu PDF kan. Okay, macam ni. Paparan begini. Lepas tu kalau cikgu tengok di bahagian tepi ni, dia ada save as, ada export. Save, dia takkan jadi apa-apalah, tak bertukar langsung kepada PDF. Sebab dia hanya save sahaja sebagai file yang sama. Kalau Word, dia akan save kepada Word juga, sama. Kalau save as maknanya kita nak ubah jenis file dia ataupun kita nak rename. Okay. Baik, satu lagi kemudahan ada export.
ada certain Office Word yang memang dah setting bila export terus pergi PDF. Ada yang tidak. Jadi cikgu kena check lah. Right? Baik. So sekarang klik Save As. Macam ni. Okay, klik Save As. Sekejap sikit. Gini dia. Bila Save As, dekat bahagian ni, Word document ni, kita perlu ubah. Klik anak panah yang kecil ni, pilih PDF. Nampak? Okay, pilih PDF. Begitu. Bermakna kita convert dia jadi PDF file. Kemudian tekan save. Okay, macam tu. Right, lepas tu yang ini sebab saya memang dah ada PDF yang asal, sebab tu dia tanya kan. Kalau saya tak nak, saya tukarlah nama lain. Saya mungkin tulis kat sini edited lah contoh. Edited. Okay, PDF. Saya dah rename dan save. Okay, berjaya. Right. Jadi kita dah berjaya tukar convert kepada PDF. Itu stepnya cikgu, sangat mudah. Jadi ingat kalau nak buat live worksheet mesti ada PDF. Okay, saya stop present ni dulu. Okay, selesai. Baiklah cikgu, sekarang kita nak buka account live worksheet. Baik, kalau cikgu dah ada live worksheet tak perlulah buka lagi. Cikgu terus je lah login. Kalau cikgu belum ada lagi, pertamanya cikgu kena ada email. Kalau nak guna email ID MOE cikgu pun boleh, tak ada masalah. At least cikgu ada email. Baik, sekarang cikgu follow saya. Pertamanya, sekejap. Saya pisahkan dulu. Sekejap Okay, cikgu ready buka satu tab ya. Saya tunjukkan. Send. Okay. Kak Zack. Ya. Ini sama yang macam akak ajar yang masa matematik dulu tu ya? Sama tapi tak cover semua. Masa yang maths tu akak ajar simple je. Asal Okay. Okey cikgu, saya dah paparkan tab baru. Okey, saya rasa kalau cikgu maths mungkin semua dah ada kot. Masa akak ajar tu semua orang dah create kan? Kalau cikgu ingat, cikgu bukalah. Baik, yang lain. Okey, yang lain, cikgu just klik saja bahagian atas ni. Live worksheet ataupun di bahagian search Google ni. Okey, ni pun boleh. Ejaannya LIVE, live. WORKSHEET. S pun boleh. Okay, tekan enter. Kalau laju bagi tahu. Kalau saya laju bagi tahu Okay. Kemudian cikgu perhatikan yang atas sekali liveworksheet.com. Just klik. Dan cikgu telah pun dibawa ke live worksheet site. Okay, ini live worksheet site ya. Okay, baik. Cikgu scroll ataupun tengok di bahagian kanan sekali. Ada teacher access. Okay, ada teacher access. Kalau di sebelah kiri sekali ada student access. Kita kenali dulu paparan ni, antara muka live worksheet. So sebelah kiri student access. Jika cikgu ada create group untuk anak murid cikgu akan akses daripada sini. Itu dah masuk kelas advance lah, kelas advance. Untuk hari ini saya tak akan tunjukkan. Saya hanya tunjukkan bagaimana cara kita nak create. Okey, so kita pergi ke teacher access. Okay, teacher access. Baik. Kalau contoh saya ni, saya dah ada lah sebab saya dah daftar kan. Jadi kalau cikgu mungkin tak ada lah, macam ni kosong. Tak ada, kosong. Macam tu. Baik. Cikgu cari register. Bawah sekali. Register. Okay, register. Okay. Bunyi sound. Okay. Kemudian bila dah register macam ni, cikgu klik register.
cikgu isikan username. Username ni hanya satu nama unik dalam Malaysia. Cikgu tak boleh letak sama dengan orang lain. Dalam Malaysia ni, dalam Malaysia pula, dalam dunia. Jadi kalau dah ada nama tu cikgu tak boleh guna. Contoh macam saya dah daftar Cikgu Zakia, saya tak boleh lagi Cikgu Zakia. Saya kena letak Cikgu Zakia AB. Boleh. Okay. Kalau dia jadi hijau macam tu maksudnya dia terima. Okay cikgu. Okay cikgu isikan sekarang. Baiklah, kemudian password. Cikgu settingkan password. Okay, kemudian repeat password sekali lagi. Repeat. Okay, kemudian masukkan email. Okay, masukkan email. Okay. Saya ni dah daftar, sebab tu dia default kat situ. Okay. Kemudian masukkan email. Email apa yang cikgu adalah. Contohnya macam email saya macam ni. Ni sepatutnya hijau ni, tapi tadi saya dah buat 2 kali kan. Jadi tab merah, tak apa. Okay. Pastikan cikgu dah masukkan email. Email ni kena lengkap. Kena lengkap. Dan jangan salah. Okay, repeat email lagi sekali. Highlight, copy saja. Tekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Okay. Pastikan semua hijau, maksudnya dia accept semua. Okay, kemudian country. Country, klik di hujung dan klik ataupun tekan huruf M. Okay, terus cari M, Malaysia. Ada Malaysia, macam ni. Dan last kali, I'm not a robot lah. Ni. Bila keluar macam ni, cikgu pilih lah. Ni pernah dah biasa buat kan? Okay, yang mana satu bot, kalau saya mungkin cikgu lain lah. Bot, mana bot ni? Dah lah rabun tak nampak. Ni ke? Ikut. Contoh. Okay, lepas tu verify. Okay, verify macam tu lah. Kalau dia tanda right, maksudnya selesai lah. Okay, last. Klik tanda kotak petak yang bawah ni. I've read and accept. Yang ini. Selepas tu, tekan register. Dan cikgu telah berjaya daftar. Boleh cikgu? Klik register. Saya tak tekan lah sebab saya dah ada account. Cikgu tekan ni, klik register. Baik, once cikgu tekan, cikgu dah berjaya, akan ada satu email notification dalam box cikgu. Dalam email box, inbox cikgu. Betul tak? Betul tak? Cuba check. Okay, cuba check. Okay. Cuba check cikgu. Yang bahagian kanan ni tak perlu isi optional ni tak payah isi. Full name. Ada Zai? Ada tak Okay, dia minta. Ada? Okay, dia minta kita klik untuk pengesahan ke macam mana? Untuk activate ke ada tak? Thanks for your registration in live worksheet. Please follow this link to activate your account. Dia bagi satu Link. HTTPS semua. Okay, yang itu akak buka daripada handphone Okay, boleh juga, tak apa. Biasanya boleh je kalau buka dekat email dekat laptop, lagi mudah lah. Sebab once kita klik, dia akan bawa kita ke pautan itu. Ke pautan live worksheet juga. So, buka another. Better buka dekat laptop lah. Okay. Kalau buka dekat phone, sama juga. Nanti dia bawa ke pautan live worksheet. Maksudnya kita dah aktif lah. Kemudian kita buka balik dekat laptop. Sama je. Dekat laptop kita refresh balik. Yang penting akaun kita aktif. Baik. Nak tahu dah aktif ke belum? Cikgu pun bukalah dekat Teacher Access ni semula. Okay, kat tepi kanan, sebelah kanan ni. Sini. Okay, buka semula. Cikgu masukkan username yang sama tadi. Yang cikgu dah daftar tadi. Masukkan username.
masukkan password yang cikgu dah daftar. Kemudian cikgu kliklah remember ni supaya lama-lama esok-esok nak buka kan tak adalah lupa kan. Macam saya ni saya dah klik dah remember, lepas tu bila saya buka je sama je. Okay. Lepas tu klik enter. Okay, klik enter. Okay, dan berjaya buka. Okay. So bila berjaya buka nak tahu tak betul ke tak? Yang saya ni daripada tadi lagi sekejap saya refresh dulu. Okay. Zat, nak kena tekan ke yang HTTPS tu? Mana kak? Nak kena tekan ke yang HTTPS tu akak dah buka kat laptop? Ya, betul. Klik. Klik tu syarat kita activate. Okay, kemudian dia bawa kembali ke live worksheet kan kak? Betul. Okay, cuba cek sebelah kanan. Teacher access. Ada, dia masih lagi teacher access kan? Ada dah ada dah dia punya username dengan password semua dah ada. Okay, klik remember me tu. Dah remember me. Remember me dulu. So next time tak payah masuk lagi dah. Okay, then go enter. Betul. Klik login. Okay. Okay, semua dah berjaya. Saya harap semua dah berjaya cikgu. Ada yang belum? Sebelum saya start? Ada yang nak tanya? Okay, sementara kita menunggu kawan-kawan sedang login, boleh saya tahu berapa ramai cikgu ada tak yang dah create sendiri live worksheet? Ada. Yang pernah create sendiri? Ada. Ada. Lain daripada Ada angkat tangan, so angkat tangan ada lah. Ada Yang angkat tangan tu ada? Nurul ada, okey. Okey, Tevi. Okey. Good, alhamdulillah. Saya dah. Okey, good. So, petang ini bengkel kita ni more kepada bengkel perkongsian. Jadi, let's say kalau ada kekurangan dari akak, you all pun boleh tambah lah. Ya? Kita belajar sama-sama dan kita kumpul sama-sama. Ya? Akhirnya nanti kita boleh cover semualah. Kak harapkan begitulah. Ya? So, sekarang kita nak make interactive worksheet sendiri dulu. Okay, caranya tengok bahagian atas ni ada make interactive worksheet. Okay, cikgu klik dan cikgu get started yang ini. Kalau cikgu nak belajar sendiri boleh pilih tutorial ataupun video tutorial lah dalam YouTube. Ya. Kemudian cikgu nak buat terus, cikgu pilih get started macam ni. Okay, klik. Ini yang saya punya tadi, sekejap saya ni lupa nak keluar. Okay. Bila cikgu klik get started, dia akan bawa cikgu ke sini kan? Cuba buat cikgu. Klik started, get started. Dapat tak macam paparan saya ni? Dapat Zak? Dapat. Ingat tak dekat mana file yang cikgu dah download tadi? Nota live worksheet. So, sekarang cikgu klik choose file. Choose file. Pilih nota tadi. Kena carilah di mana cikgu simpan tadi yang cikgu download tadi. Ya? Kalau saya letak kat desktop. Lepas tu cikgu open. Right. Okay. Kemudian lepas cikgu pilih, klik upload. Ingat, saiznya mesti 5 MB sahaja, tak boleh lebih. Bila cikgu upload tak berjaya, maksudnya saiznya besar. Ya. Jadi, dan format mesti PDF, JPEG ataupun PNG sahaja. JPEG dan PNG ni ialah image. Okay, image. Baiklah, sekarang cikgu klik upload. Okay. Okay, cikgu dah berjaya memuat naik live, memuat naik PDF yang saya bekalkan pada cikgu. Okay, PDF-nya. Okay. Alright. Okay, siapa yang belum berjaya lagi? Siapa perlu bantuan bagi tahu?
Alright. Okay, saya harap semua cikgu dah berjaya muat naik. Okay, saya dah susun latihan kita petang ni bermula daripada menulis nama cikgu. Baik, sebelum tu cikgu kena kenal dulu tools yang diberi. Tengok tu ni, atas ni. Okay, cikgu tengok tool di atas ni. Ni. Okay, mana pen saya? Okay. Okay. Okay, cikgu tengok ni Yang pertama ni. Yang pertama ni adalah untuk kita create. Okay, kita create live worksheet kita. Untuk kita edit. Untuk kita letakkan kod-kodnya. Ini tempat edit. Kemudian sebelah ni, yang kedua ni untuk preview. Untuk preview. Okay, untuk preview bagaimana rupanya. Bila kita buat, contoh kita buat padankan. Okay, padankan, soalan padankan. So kita nak tengok macam mana jadi ke tak jadi padanan tu kan. So kita nak test. Kita klik dekat yang kedua ni. Okay. Ini gambar kata preview. Maknanya preview di situ dah dan kita boleh go back to edit lah mode. Boleh sekejap pergi kiri, sekejap pergi kanan pun tak ada masalah. Sentiasa tengok. Okay. Yang ketiga ni bila dah siap. Bila dah siap cikgu klik yang ni. Dah siap. Okay. Kalau cikgu tak jadi buat, nak delete, cancel, cikgu klik yang ni. Ni cancel. Okay, yang ni. Boleh cikgu? Okay, yang ni apa cikgu? Yang ni apa? Yang ini apa cikgu? Tak nampak Kazi, kamu tekan mana? You tanya mana? Kau punya pen tak nampak. Slide Tak nampak pen awak. Sekejap Cursor tu tak ada. Cursor tu tak ada. Oh ya tak ya, aku pakai ni bukan share screen. Silap. Sekejap Oh, okey. Ni. Ini apa? Update background document. Yang ni siapa pernah guna? Saya tak pernah guna pun sebab PDF saya selalu dah set siap. Let's say kalau kita upload PNG gambar kan. Kalau image, so kita perlu ada background. Kalau kita muat naik PDF, nak letak background apa kat belakang kan? Sebab PDF kita dah memenuhi dah. Okay, so kita jaranglah guna yang update background document ni. Kecuali kalau update, upload image atau PNG. Alright, so ini sahaja yang biasa kita guna 4 ni. Ingat ni edit, preview. Ni kalau dah siap, Save. publish. Yang ini delete. Kalau cancel tak jadi So sekarang kita nak buat latihan yang pertama. Okay, saya kecilkan. Okay. Baik, saya dah siapkan nota sebelah kanan. Sebelah kiri tu latihan. Okay, kita tengok latihan 1. Kita buat sama-sama Okay, latihan 1. Nama. Dalam worksheet kita memang ada nama kan, minta budak tu typekan nama, betul tak? Kalau tak nak letak pun tak apa. Sebab bila kita ataupun bila budak klik finish, dia boleh tulis nama selepas itu. Kalau kita suruhlah, kita minta dia suruh tulis nama lah, itu masa bahagian part yang last sekali nantilah sebelum kita share. Okay, kalau nak suruh budak ni type nama kat sini pun boleh juga, lagi mudah. Jadi caranya macam mana cikgu? Tengok sebelah kanan, nota saya dah bagi. Draw text boxes. Caranya, buat je kotak ni macam ni. Okay, caranya buat kotak macam ni. Jadi dekat bahagian nama ni sebelah sini, cikgu klik dan buatkan kotaknya macam ni. Macam ni. Kliklah panjang-panjang macam ni. Okay, siap. Okay. Kak Wati okay? Siapa lagi tu? Kak Zila okay? Okay. Okay, Zack. Alright, good. So next, tarikh pun sama. Buat kotak untuk tarikh. Petak ni untuk murid isikan. Okay. Baik, sekarang kita tak tahu macam mana rupa ni macam mana nak klik, asal klik nak masuk pun tak boleh nama ni. So kita nak try. Cara nak try, klik preview yang atas sebelah kiri, sebelah kanan edit ni.
Okay, klik ni. Okay, dan baru kita nampak paparan dia. Inilah yang budak akan nampak. So budak akan klik dalam ni. Okay, saya besarkan sikit. Okay, budak akan masuk dalam ni. Okay, dan type nama dia. Contoh Zakia. Kan? Binti Abu Bakar. Okay, cikgu type. Okay. Baik, sekarang ni cikgu perhatikan nama yang kita type ni kecil je kan? Kotaknya besar. Tulisannya kecil. Jadi kalau budak tahap 1 memang tak sesuai. Jadi bagaimana cara kita nak besarkan tulisan ni? Okay? Baik, caranya cikgu highlightkan ni. Boleh cikgu? Cikgu highlightkan ni, tulisan ni. Kemudian cikgu right click. Cikgu right click, highlight, lepas tu right click, klik kanan. Akan keluar paparan text box style. Macam saya. Dan cikgu boleh pilih tulisan yang diberi di sini, jenis tulisan. Okay, tak banyak lah tapi boleh lah kita nak ubah kan. Okay, pilihlah tulisan mana yang cikgu nak cuba. Let's say saya nak cuba bungalow ni kan, bolehlah ni kan. Okay, dia akan terus tukar tulisan ni yang kita highlight ni. Size kecil je 14 ni kan. Jadi kita tukarlah jadi 20 ke test. Tu dia dah besar kan. Tukarlah lagi besar sikit lagi 24. Tukar lagi 32. Baru ngam dengan kotak yang kita buat. Macam tu. Alright. Okay, selesai. Baik. Kalau cikgu scroll bawah sikit. Okay. Dia ada lagi bagi kita kemudahan kalau kita nak tukar backgroundnya, nak tukar background, bukan tukar, nak jadikan backgroundnya opacity, warnanya ataupun kat sini ada warna tak? Rounded corners, border width ini bordernya lah besar ke kecil. Kalau saya 1 pun dah cukup kan, terpulang lah border untuk tulisan tu. Kemudian text align, center ke, nak kiri ke, nak kanan ke pun boleh. Border ni nak 0 ke nak 1 ke boleh, tak ada masalah lah. Nanti cikgu cuba lah, cikgu cuba. Okay, kemudian yang ini ada satu ni, kemudahannya ni, apply to the whole worksheet. That's mean kalau once cikgu dah set, size tulisan betul besar tu, dia akan ubah keseluruhan tulisan dalam worksheet cikgu. Jadi hati-hatilah, takkanlah exercise kita yang bawah ni tulisan besar-besar pula kan, tak sesuai. Jadi kita buatlah satu, tak payah klik ni. Kemudian cikgu save, change. Macam tu. Okay. Itulah dia. Okay, tarikh ni pun samalah. Sebab kita hanya save change yang ini saja. Kalau kita klik semua, apply semua, dia akan keluar sama macam tarikh. Baik, so kita back semula ke edit. Back semula ke mode edit cikgu. Latihan 1 telah berjaya. Okay. Kita pergi ke latihan kedua. Kalau cikgu follow saya, insyaAllah semua kita akan cover. Okay, latihan 2. Apa yang perlu cikgu buat? Okay, cuba tengok. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi. Nota sebelah kanan. Okay, nota sebelah kanan. Caranya, kita nak enter the right answer. Okay, biasa kita akan buat worksheet yang macam ni lah. Yang biasanya. So caranya buat petak macam ni. Dekat tempat yang kita nak suruh nak suruh budak isikan jawapan. Okay, buat peta dan kita typekan jawapannya apa? Jawapan yang betul. Kalau jawapan mungkin ada kebarangkalian ni jawapan yang betul ada 2. Contohnya mencuci ataupun membasuh. Lebih daripada 1 kan? Kita boleh tulis dan letakkan tanda slash dekat tengah-tengah dia. Maksudnya jawapan mencuci boleh, membasuh pun boleh. Begitu. Okay? Okay, jom kita cuba. Encik Muhammad sedang mencuci atau membasuh pinggan kan? So kita buat petak macam ni. Petak. Okay, petak. Macam ni. Nampak tak cikgu? Saya besarkan sikit. Okay, petak macam ni. Buat petak. Okay. Kemudian klik bahagian dalam dia. Klik bahagian dalam dia. Kemudian
Cikgu typekan mencuci. Macam tu. Okay, kalau ada dua jawapan, dua pilihan, slash membasuh. Okay. So, kita test. Betul ke tak? Boleh ke tak? So, saya ke kiri balik. Kita pergi mode preview. Mode preview sekarang. Okay, tengok dekat bahagian Encik Muhammad tadi. Okay, kita cuba. Kita cuba. Mencuci. Okay. Janganlah type slash pula. Kita letakkan diri kita macam pelajar kan. Pelajar mungkin tulis satu je lah jawapan kan. Mencuci. Jadi boleh nak tahu dia betul atau tidak, kita kena klik bawah sekali ada finish. Saya letak bagi ni 4 page. Jadi mungkin tak sesuai untuk worksheet kita kan. Last sekali ada finish. Ni finish. Cikgu tengok bawah sekali. Ada finish. Okay, cikgu klik finish. Okay, memang tak nampak apa-apa. Kena scroll down balik atas. Scroll down atas sekali dan dia tulis 10/10. So maksudnya betul. Yang tak bestnya live worksheet ni, markah dia paling tinggi pun 10 je. Dan tak boleh ubah. Dia memang 10/10 je. Okay, okay, tapi tak apalah. Kita boleh tengok juga jika petak ni warna hijau maknanya betul. Okay, kalau hijau tu betul lah. Kalau salah apa lupalah pula. Merah Merah kalau tak silap. Okay, baik. Tulisan kecil sangat kan? Tak apa. Kita boleh solve dia kan? Tulisan kecil tadi boleh right click. Tak payah highlight pun tak apa. Cikgu right click je. Okay. Kemudian tukarlah. Tukar besar sikit. Macam tu. Ambil besar sangat pula. Okay. Baru sesuai kan? Macam tu. Mencuci. Baru nampak. Okay. Tukar. Sini tak nak apply semua pun boleh. Terpulanglah. Okay. Save change. Okay. Save change. Okay, so next nanti semua sama je. Jenis tulisan dengan font size semua sama je. Kita pilih apply to all. Okay. Selesai. Latihan 2. Dah selesai. Baik. Pergi semula ke edit. Kita buat latihan 3 pula. Cikgu saya laju ke tak? Okay Azimah yang cakap okay ni. Yang lain tak nampak. Kak Zila. Okay. 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 Kalau tak dapat ikut bagi tahu. Okay. So now kita nak pergi ke latihan ketiga. Latihan 3. Okay, latihan 3. Saya dah letakkan gambar tembikai ni. Ada 3 dan 4. Semuanya saya letak gambar buah je, senang benda yang sama Okay, untuk latihan 3, latihan adalah drop down select box. Maknanya kita nak buat drop down menu. Boleh pilih-pilih lah jawapan mana kan. Okay, caranya senang je. Dekat bahagian petak ni, cikgu ikut ni. Saya suruh buat petak ni. Buat petak, typekan perkataan choose, titik 2 bertindih, kemudian tembikai / durian. So buat petak dekat bawah tembikai ni. Latihan 3 cikgu. Okay, buat petak, ikut je petak yang dah ada tu. Buat petak macam ni. Okay. Dah cikgu. Cikgu kotak petak yang kita buat ni boleh resize tau. Boleh resize. Cikgu pergi dekat tepi dia. Kan tepi ni dia boleh resize macam ni. Dapatkan anak panah putih ni. Ada atas bawah kan. Cikgu klik, tarik dia ke bawah kalau dia tak cukup besar lah. Pergi tepi ni boleh klik sampai nampak anak panah putih kiri kanan. Tarik, klik, tarik. Boleh besarkan. Okay. Move pun boleh. Sampai dapat jumpa tanda tambah warna putih. Mana dia punya ni tanda tambah warna putih tengah-tengah kan. Klik boleh move mana cikgu nak. Boleh move. Copy paste pun boleh. Tekan je Ctrl C, Ctrl V. Dapat paste yang baru. Okay, so kita nak letak jawapan dia tadi kan. Nak letak jawapan dia macam ni. Mana tadi? Nota dia. Nota dia. Choose tembikai durian. Okay, type dalam dia. CHOOSE. Choose. Titik bertindih. Tembikai / durian. Okay. Itu dia punya cara dia lah. Untuk drop down select. Alright. Nak tengok macam mana rupa dia? Bila paparan murid buka,
pergi preview. Okey, rupanya macam mana? Tengok latihan 3. Ada anak panah kecil kan? Okey, ada anak panah kecil kan? Okey, cikgu klik anak panah yang kecil ni, akan keluarlah pilihan jawapan. Cikgu pilihlah. Pilihan. Apa itu durian? Tembikai. Ustaz, macam mana nak delete kotak tu Dah banyak kotak Okey, klik kalau nak bilik kotak, Mm-mm. dia tadi. Okey, kotak ni contohlah ni. Kontak saya ni kan. Akak kena klik dekat tepi ni ataupun dekat bawah sampai ada keluar anak panah putih ni. Okay. Okey, klik, nanti dia akan highlight. Betul? Nanti kejap. Boleh jumpa. Klik dekat kiri kanan pun ada, dia ada anak panah kiri kanan warna putih. Dekat betul-betul sisi kotak. Okey, kemudian dah. Lepas tu akak tekan je delete dekat keyboard. Okay. Boleh? Tengah cuba. Okey. Itu susah no. Okey, tak pun yang atas ni Kak, ada kiri kanan ni undo, redo. Undo, redo. Oh, okay. Lagi senang. Betul lah. Okey. Baik, selesai untuk latihan 3. Okey, jom kita buat latihan 4 pula. Okay. Latihan 4. Okey, latihan 4, multiple choice. Kalau tadi drop down, kali ni kita buat multiple choice. Kita ada bagi 2 pilihan jawapan. Jadi budak kena klik lah, tembikai atau durian, yang mana satu. So cara buat peta. Kalau jawapannya betul, kita type select yes. Kalau jawapan tu salah, kita type select no. Okay. So kita buat peta. Sekarang dekat tembikai. Okay, kita typekan dalam ni select titik bertindih yes. Okay. Kemudian durian salah kan? Okay, durian salah maknanya buat peta dekat durian ni. Okay, klik dalam. Kita type select tanda titik bertindih no. Macam tu je. Ini kalau ada 2 jawapan lah. Kalau cikgu buat ada 3, kita buatlah 3 peta. Yang satu lagi select no. Sebab jawapan ada 1. Kalau cikgu nak letak jawapannya ada 2, 3 yang betul, yang mana betul tu cikgu buat select yes. Okay. Kalau lebih daripada 2 pilihan kan. Okay, so now kita tengok macam mana rupanya. Pergi dekat preview. Preview, tengok balik, cari. Okay, so dia dah kat sini. Bila cikgu move cursor, dia ada gambar tangan kat sini. So maknanya budak boleh klik yang mana satu. Okay, nampak? So pilih tembikai, begini. Okay, maknanya jawapannya tembikai lah. Kalau durian, durian lah. Kalau dia klik dua-dua, salah lah maksudnya durian ni. Sebab dia memang boleh klik dua-dua. Dia tak ada kemudahan pula nak pilih yang mana satu sahaja kan. So tembikai ni kena klik semula lah macam tu. Kalau dia pilih durian. Kalau pilih tembikai, tembikai saja. Ini kena unclick. Okay cikgu, clear clear kan? Benar kan? Okay. So kita pergi semula ke edit. Mode edit kita buat latihan 5. Okay, latihan 5 next. Latihan 5. Alright ni. Okay, latihan 5 ni apa? Latihan 5 ni kita nak buat checkbox. Nak tanda right pula. Kita nak buat checkbox tanda right. Yang ini ke yang ini? Tembikai right ke durian yang right? So, kodnya ialah buat peta, tick yes yang betul, tick no yang salah. Okay, so jom kita buat kotak. Kat mana nak buat ni? Dekat nama tembikai ke dekat peta kosong ni? Kat mana? Kita buat dekat Peta kosong. Peta kosong. for sure lah. Sebab kalau buat daripada tembikai ni kan dia buat tanda right besar pula ambil tembikai ni kan. Kita nak minta budak right dekat peta kosong ni. So peta kosong ni saja. Okey, buat peta kosong macam ni ngam-ngam dekat peta kosong ni. Saya besar sikit, ada yang tak nampak. Okey. Ni, macam ni. Okey, dan dalam dia kita klik dan type TICK tick. Tanda titik bertindih dan
Yes. Okay. Dan kita buat petak dekat bawah ni, kat durian ni. Okay. Kemudian klik dalam dia. Type TICK, titik bertindih, no. Senang je kan? So kalau ada lebih, cikgu buatlah petak banyak-banyak. Berapa banyak nak suruh budak tick kan? Okay, kalau betul yes, kalau salah no. Okay, jom kita tengok preview. Preview. Okay, tengok previewnya. Okay, ni nombor 5 tadi. Jadi macam ni kan? Nampak? Kecil no saya buat petak ni. Jadi boleh besarkan sikit. Okay, so kalau tembikai betul, kita klik. Right. Okay. Janganlah tick dua-dua pula. Salah lah kan? Klik yang betul sahaja. Macam tu. Right? Okay, so boleh besarkan ni kan? Boleh besarkan ni sikit. Senang je, pergi kat edit mode. Okay. Edit mode, pergi semula kat tembikai latihan 5. Okay, klik balik sini. Anak panah belah sini. Okay. Okay, tarik balik. Macam tu. Besarkan sikit. Okay, dah siap. Okay, latihan 5 dah siap. Latihan 6. Okay, jom kita buat latihan 6. Cikgu, latihan ni semua nanti sampai publish, saya nak cikgu kongsi kongsi URL-nya ataupun link-nya. Link-nya. Okay. Untuk pengesahan SPL KPM. Jahat tak? Okay, boleh. Sajalah gurau je. Okay. Okay, latihan 6, padankan jawapan yang betul. Okay, this time kita nak buat match arrow. Join with arrow. Seronok ni, kita nak buat ni kan? So, let's say kita punya soalan ni ada 2 je, saya letak bagi simple je kan? So, durian yang mana? Durian yang ini. Tembikai yang ini. So, kita nak suruh budak draw line ni sesuai untuk tahap 1. Mudah nak buat exercise yang ini kan? So, caranya senang je. Kita buat petak join 1. Gang dia petak join 1. Kalau join 2, kawan dia join 2. Macam tu. Okay, jom kita buat. Okay, pergi kat durian. Kat durian ni, cikgu buatlah petak besar-besar sikit macam ni. Penuh tutup durian. Jangan buat petak kecil-kecil, nanti budak susah nak cari. Kat mana point pencil dia. Okay, buat besar-besar macam ni. Okay. Lepas tu dalam petak ni, cikgu masuk, cikgu klik. Dan type join. Nampak tak ni? Cik now. Okay, join. Titik bertindih. 1. Macam tu. Boleh? Okay. Kemudian, gang dia mana gang dia? Durian kan? Durian yang ini. So, cikgu buat petak kat durian ni. Besar sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Klik dalam dia. Cikgu type. Join, titik bertindih, 1. Itu pasangan dia. Okay, itu pasangan dia. Jadi nanti bolehlah budak draw line. Okay, kita buat tembikai pula. Buat petak untuk tembikai. Buat petak untuk tembikai. Tak sama pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak keluar pun itu. Okay, kemudian dalam dia kita type join 2. Join 2. Okay, kemudian tembikai. Tembikai, jawapan dia, join 2. So dia ada gang kan? So jom kita test. Jom kita test. Klik dekat preview. Okay. Tengok latihan 6. Cari. Okay. Memang tak nampak apa kat sini. Bila cikgu point baru keluar pensel. Tu nampak pensel. Ada keluar pensel kan? Jadi budak pun akan nampak pensel. Okay, klik. Buat garisan. Tu. Okay. Ini pun sama. Klik tembikai. Pergi sini. Siap Okay. Dah siap. Bila klik finish nanti, dia akan tentukan sama ada betul ataupun salah. Okay. Good. Jom kita pergi next. Latihan 7. Edit semula. Latihan 7. Cari Dia tak best ni, dia tak boleh pergi kat tempat yang semasa tau, dia kena scroll daripada atas ke bawah kan. Okay, 7. Ni. Latihan apa pula kali ni? Kita buat drag and drop. Okay, kita buat drag and drop. Jadi tempat kosongnya ada kat bawah ni, tempat untuk letak jawapan. Ini apa nama buah ni, ini apa nama buah ni, apa nama buah ni kan.
Jawapannya ada dalam petak ni. So kita sesekali buatlah cari kaedah lain pula, takkan nak suruh budak menaip je kan. So kali ni budak just klik dan tarik je. Rambutan kat sini, tembikai kat sini, durian kat sini. Sesuai untuk tahap 1 juga kan. Atau tahap 2 pun boleh juga selain daripada menaip je, kita boleh buat macam ni, drag and drop. So jom kita buat. Notanya sebelah kanan, cara buat petak, drag 1. Kawan dia drop 1. Kalau drag 2, kawan dia drop 2. Macam tu. Dia sama macam tick tadilah. Tick 1, tick 1 kan? Macam ni. Join. Join 1, join 1. Betul? Join 2, join 2. Dia mesti ada pasangan. Tapi kalau drag and drop, dia kena drag 1, janganlah drag lagi pula. Sebab maksud drag tu tarik, drop tu jatuhkan. So drag, drop. Okay? Jom kita buat. Kita buat tembikai dulu. Silap. Sini Rambutan tembikai pula. Ini yang kita nak dragnya nama kan? Bukannya buah, nama. Okay, kita buat rambutan. Buat petak dekat rambutan macam ni. Saya besarkan sikit. Okay, buat petak macam ni. Kemudian klik dalam dia. Kita type. Drag. Maksudnya kita tarik rambutan ni nombor 1. Okay. Kemudian jawapannya rambutan kat mana? Sini kan? Sini. So buat petak kat sini. Petak kat sini. Dan kita type drop. Titik bertindih 1 juga. Jangan silap. Sebab bila dia tarik drag, dia mesti drop dekat sini. 1 dengan 1. Kawan dia. Okay, tembikai pula. Okay, tembikai. Buat petak. Kita type dalam dia. Drag. Titik bertindih 1. 1 pula. 1 dah ada. 2. Okay, 2 Dan tempatnya ialah sini. Okay, buat petak. Type dalam dia. Drop. 2. Okay, next satu lagi. Tembikai. Tembikai. Durian. Okay, type dalam dia. Drag. Berapa ni? 1, 2, 3. Okay, yang ketiga. So, durian kat sini kan? Highlight. Buat kotak. Merapu je saya cakap petang ni. Drop. Titik bertindih. 3. Okay, dah siap. Drag 1, drop 1. Drag 2, drop 2. Drag 3, drop 3. Okay. Okay. Okay, jom kita tengok preview. Macam mana rupa drag and drop ni? Okay, tengok. Okay, mana dia? Ni dia. Okay, ni dia. So saya kecilkan sikit dulu. Okay. So sekarang budak dah boleh drag Jawapan dia, so rambutan, let's say rambutan, klik, tarik sini. Magic kan? Okay, tembikai sini. Durian di sini. Berjaya. Berjaya, Alhamdulillah. Kesian dah tak cakap seorang-seorang. Tak apalah. Saya faham. Yang lain kan leka buat Zack. Itulah fokus. Fokus. Dia diam je tu maksudnya faham. Betul. Okay. Kan? Akak dengar tapi tak sempat buat. Dengar. Tak apa. Betul. Nanti buat kemudian, boleh. InsyaAllah. Okay, so next kita akan buat latihan yang seterusnya, latihan 8. Cikgu ada 15 tau semuanya. Okay nak? Okay. Teruskan latihan 8, pergi kat mode edit sekarang. Kita pergi latihan 8. Latihan 8 ni tentang apa pula? Okay, kali ni kita nak letakkan suara. Okay, kita nak letakkan suara untuk nama buah ni. Ni pun special juga. Tapi yang tak bestnya, suara untuk bahasa Melayu, bahasa Melayu tak ada. Orang Melayu tak ada. Dia kena pilih slang-slang bahasa Inggeris. Kalau English, worksheet sesuai lah kan. Dia ada UK English, ada entah lagi UK ke apa lagi satu tu. Kan? So jom kita try. Caranya, listen, type perkataan listen, tembikai. Kalau watermelon mungkin cantik lah kan. Kan cikgu try lah watermelon kan. Okay. Baik, jom.
kita klik ataupun buat petak dekat tembikai. Kita nak keluarkan suara. Bila budak klik dekat tembikai nanti keluar suara tembikai macam tu kan. Okey, jom kita klik dalam dia dan type listen. Ini dia listen, betul ke dia listen saya tu? L-I-S-T-E-N, betul ke Jemah? Betul kan? Okey, listen, titik bertindih. Titik bertindih, tembikai. Dia Mak Saleh cakap tembikai ni kan. Tembikai. Okay. Tembikai macam ni. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Listen, tembikai macam ni. Dah. Okay, lepas tu cikgu tekan enter. Enter pula. Tak jadi je Listen, tembikai. Okay, kemudian kenapa tak keluar enter? Tak ada. Cuba cikgu tekan enter. Jadi tak? Ada tak keluar ada tak keluar macam ni? Ni language. Tak ada. Hai. Saya miss kat mana ni ya? Somebody? Ada. Ada? Ada. Ada asal saya tak ada. Saya pun tak ada. Tadi saya test tadi ada. Tekan dekat tempat lain, jangan dekat situ. Keluarkan cursor tu. Keluarkan cursor. Ya. Sini. Ya, tempat mana-mana dia akan keluar. Tak ada pun. Tekan kat durian ke? Tekan kat durian. Tak ada juga. Kena highlight kot. Tak boleh juga. Highlight dia padam balik. Buat lain lah, buat lain. Buat durian pula. Listen. Siapa yang ada boleh pilih bahasa apa? Test. Listen durian. Bahasa Indonesia. Indonesia ada itu yang paling hampir yang kita kan. Asal tak jadi ni, sakitnya hati aku. Bahasa Indonesia. Tak jadi saya. Tak boleh. Okay je salah ni listen. L-I-S-T-E-N, betul? Z, akak buat petak kat durian, dia keluar, lepas tu akak tekan enter, dia keluar yang tembikai tadi. Betul. Dia keluar yang tembikai tadi. Akak Aku kena buat satu lagi kotak lain. kotak lain. Baru keluar. Baru dia keluar. Oh, ya ke? Macam ni? Buat dulu kat sini. Macam tu pula. Gatal buat macam tu nak Tak apalah. Biarlah dia suka lah. Okay, pilih. Pilih apa ni? Ada bahasa Indonesia? Adalah. Indonesia. Okay, pilih Indonesia. Lepas tu klik save. Okay. Habis tu tembikai ni kan buat jadi ke tak? Listen. Titik bertindih. Tembikai. Klik dulu. Tak. Enter. Tembikai memang dia mengajuk lah. Klik sini boleh dia. Pelik ni. Okay, bahasa Indonesia. Okay, tembikai dah. Okay. Kalau kita copy dia je boleh tak? Boleh kan? Ni kita copy je dia punya apa ni? ID ni. ID ni maksudnya Indonesia lah ni kan. So kita copy je, Ctrl C. Macam saya tadi sebab enter tak jadi kan. So saya buat copy je sini. Kita tukarlah durian ni jadi rambutan. Kita yang buat dia kan. Cepat. Okay. So siap. Kita pergi kat preview. Kita test. Betul ke keluar suaranya? Saya pun tak pernah buat apa dalam worksheet. Hebat benar ni. Okay, ni dia. Ada keluar volume speaker. Cuba klik. Ada bunyi ke? Durian. Ada tapi slow sangat. Mungkin saya punya speaker ni dah cantum dengan Google Meet, jadi tak boleh dengar kat sini. Kita orang dengar jelas. Dengar maknanya kalau dia buat dekat worksheet tu mungkin dengar jelas lah. Ni apa? Rambutan. Rambutan, durian. Ya, jadi okey, yang penting jadi. betul. Kalau tadi akan bingkai dia jadi saya nak padam balik macam mana? Nak padam balik? Dia Saya ambil bahasa Inggeris, tembikai. Tapi kalau bunyi, dia eja pula. okey, pergi dekat mode edit. Mode
Okay, Mak Edit. Pergi semula dekat latihan 8. Ni. Okay, yang dalam ni kan. Yang ini yang lain yang kena ubah ni. So pergi balik kat ujung tu, boleh kot saya enter balik. Pergi sini. Tak ada kena delete lah. Delete yang ID ni, ID Indon ni. Atau tadi choose lain dia jadi lain kan? Tukarkan ID. Selepas ID dash, typekan ID huruf besar. Tu maksudnya Indonesia. Kita ubah tu je, ubah kod dia je. Kalau English saya tak tahu apa benda dia keluar apa kat situ. Kalau English. Dia ada UK English ke apa tadi? Di huruf apa saya tak pasti. Kalau UK, EL-GB. Okay. So hafal yang itu je lah. Kalau buat English worksheet, gantikan dengan ID dia. Okay. So, settle. Latihan 8 berjaya. Congratulations. So now, latihan 9. Ni pun syok. Tengok kita boleh gunakan worksheet untuk buat, kita panggil apa ni? Cari 5 nama dari kotak ni. Kita panggil kotak apa ni? Silang kata ke? Bukan kan? Tak kisahlah cikgu apa benda pun. Kesilang kata lah. Ya, ada kesilang kata. Terima kasih cikgu PM. Cikgu nak dia selalu nombor je kat dalam ni. Okay, so ini kita silang kata, cari nama. Okay, cari nama 5 buah-buahan. Cluenya kat tepi ni, dah letak dah cluenya. Kalau tak tahu apa, budak mencari kan. Jadi mangga, tembikai, rambutan, durian dan pisang. So caranya senang je, kita buat petak yang besar merangkumi semua huruf ni dan kita typekan word search. Okay, bila type word search, titik bertindih, dia akan tanya kita berapa row, berapa baris dan berapa kolom. Okay, jom kita buat. Klik daripada A ni sampai bawah ni. Sampai ujung bawah. Okay, saya scroll sikit. Besarkan. Okay, resize sampai ngam-ngam petak. Macam ni. Ni cikgu. So masuk dalam dia, klik dalam dia. Typekan word search. Okay, terus keluar dah. Titik bertindih. Okay, word search, titik bertindih. Ada berapa baris? Ada. Ini 9. Ada berapa kolom? Ada 8. So cikgu bilang lah nanti kalau cikgu buat teka silang kata sendiri. Dan tekan save. Dah. Okay. Lepas tu, cikgu dah set tu, cikgu pilih mana yang cikgu letak tadi jawapan dia. Contohnya tembikai. TEMBIKAI. Ini jawapan dia. So bila murid klik nanti, maknanya betul lah jawapan dia ni. Okay. Rambutan. Ni rambutan. RAMBUTAN. Okay. Dan kita nampak apa lagi? Mangga. 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 Dan apa lagi? Sendiri buat pun sendiri lupa dah. Pisang. Pisang. Durian sebelah kanan. Durian sebelah kanan. Sini. Sebelah kanan ke bawah. Kan? DURIAN. Okay, siap. Ini kita dah ready jawapan untuk budak. So macam mana budak nampak? Macam mana murid nampak? Latihan ini, tengok dekat preview. Okay, tengok kat preview. Roll. Latihan berapa tadi? Okay. So budak dah boleh klik dah. Mana dia cari kan? Ini jawapan dia lah ni. Okay. Dia pun tak tembikai. Macam tadi lah, macam kita buat tu. So yang mana dia klik ni, itu betul. Bila klik finish nanti, maknanya markah dia penuh lah. Okay cikgu, boleh? So selesai latihan 9. Selesai latihan 9 untuk teka silang kata. Alright, so kita next pergi latihan 10. Go back to edit mode. Pergi edit mode. Okay, next. Latihan 10. Okay, ni dua ni. Baik, kali ni kita nak dia bagi jawapan dengan cara menyebut nama tu, buah tu. So dia akan automatik keluar pisang. Dia automatik keluar mangga macam tu. Okay, so kita try.
Caranya ialah buat petak, typekan speak dan jawapan yang betul. Speak, jawapan yang betul. So kita buat kotak macam ni. Buat kotak macam ni. Besarkan sikit. Petak macam ni. Okay, type dalam dia. Speak, S-P-E-A-K, speak. Jawapan yang betul, pisang. So nanti dia akan sebut, pisang. Keluar pisang. Wah, hebat kan? Tak payah type. Okay, ini satu lagi. Buat petak. Okay. Oh, minta ni dulu. Buat petak je dia keluar ni ya. Okay, minta choose the language. Okay, bahasa apa tadi? Mana bahasa Indo? Oh, ada bahasa Melayu pula. Kan pula ini. Yang ni ada bahasa Melayu. Okay, bagus-bagus. Okay, bahasa Melayu. Pilih bahasa Melayu. Okay, kalau nak set default worksheet pun boleh juga kot. Manalah tahu yang tadi pun dia keluar bahasa Melayu juga kan? Save. Okay, selesai. Kod ni apa? MSMY. MY Malaysia. Okay, buat satu lagi petak. Tadi saya dah buat petak Mana dia petak saya? Dah ada. Okay, dah ada. Okay, sama ada kita nak copy paste kod ni ataupun kita nak buat lagi sekali pun boleh. Kalau copy paste, klik ni, highlight je. Highlight saja. Tekan Ctrl C dan masuk dalam kotak yang kedua. Tekan Ctrl V. Tukar perkataan pisang jadi mangga. Okay, selesai. Okay, jom kita try. Kita try, preview. Latihan 10. Tengok ada keluar mikrofon kan? Ada keluar mikrofon. Okay, kita just cakap, kita klik dan cakap. Pisang. Cik, hebatlah magic. Okay, shot sendiri ke saya seorang-seorang ni. Okay, satu lagi. Mangga. Wah, hebatlah keluar mangga kan. Okay. Tapi dia tak boleh keluarkan perkataan leh. Jawapan betul tak? Bahasa apa kau pilih ni? Lagi saya cuba lagi. Keluar perkataan. Okay, tak apa. Betul, tapi dia tak boleh detect mic saya. Macam mana? Dia tak boleh detect mic sebab saya kan turn off microphone. Bila saya baca pisang tu dia tak dengar. Yelah betul juga kan. Dia kena loud lah dekat kita punya laptop ni kan. So kalau budak guna handphone, buka worksheet kita, memang boleh detect sebab handphone terus kan. So senang lah budak speak je, pisang dekat handphone dia. Memang confirm keluar lah. Okay. So next kita akan buat latihan 11. Dah nak habis cikgu, sikit lagi. Latihan 11. Mana latihan 11? Okay, this one. Ini paling mudah je cikgu ni sebenarnya. Okay, paling mudah kita nak buat latihan open answer question. Yang ini confirm tidak ada markah. Cikgu yang kena bagi markah. Cikgu yang kena tanda lah. Let's say cikgu nak buat karangan. Bagi soalan dan bagikan tempat untuk murid type jawapan. Jadi budak boleh type semua karangan dia dulu lah. Type karangan dan dia boleh tekan click finish. Tapi tidak ada markah. Okay, tidak ada markah. Cikgu yang kena tanda kemudian lah. Faham cikgu? Okay, jadi kita nak belajar teknik dia je, cara dia. So caranya buat petak sahaja. So buat petak je lah cikgu sini. Buat petak je. Okay, dah siap? Okay, so confirm kalau kita tengok dekat preview pun budak hanya boleh menaip sahaja. Okay, budak boleh menaip sahajalah. Contoh, saya pergi tengok dekat latihan 11. Okay, latihan 11. Okay, ni dia. So budak boleh type kat sini je lah. Ini kita boleh set di kiri kanan kan. Right click, boleh tak kiri kanan. Ni center. Kita pilih left. So takkanlah budak type daripada tengah kan. So mesti pilih left. Okay. Save change. Macam ni. So budak boleh type daripada tepi ni. Saya suka membaca, gerombongan saya suka pergi, soalan tak baca. Ceritakan pengalaman anda semasa mengikuti rombongan ke Melaka. Saya ternampak seekor buaya
di tepi jalan, contohlah kan. Okay. So nanti dia klik finish dan tidak ada markah. Cikgu yang kena tanda markah dia untuk karangan Okay, so kita teruskan ke latihan 12. Okay, klik edit. Latihan 12. Okay, latihan 12 ni apa? Latihan 12 ni ialah add MP3 files. So kita nak muat naik lagu, nak muat naik suara cikgu. Kalau cikgu rekod pun boleh. Murid-murid, hari ni kita nak belajar topik apa? Contoh peribahasa contoh. Cikgu rekod suara cikgu dulu. Rekod dan cikgu make sure audio file tadi, MP3 tadi ada dalam laptop cikgu. Okay, so sekarang dalam laptop cikgu ada tak apa-apa MP3 file untuk dicubalah. Tak kisahlah lagu ke apa ke. So kita cuba sekarang. Baik, kita buat petak macam saya tunjuk ni. Okay, buat petak dan typekan play MP3 file. MP3 file pula. Play MP3 titik bertindih. Kemudian akan keluar satu paparan upload your MP3 file dan kita muat naik. Okay. Baik, so saya buat sekarang di sini contohlah macam ni. Okay, dalam ni saya klik dan saya type play MP3. Jangan salah je nanti tak jadi. Okay. Bila cikgu klik je titik 2 bertindih, dia akan keluar paparan upload your file macam saya ni. Dan cikgu pilihlah choose. Choose dan dia akan buka folder daripada device kita lah. Ya. Okay, macam ni. So pilih, kalau saya dalam folder music, dia ada lagu kat sini. Bolehlah pilih mana-mana kan. Pilihlah lagu cheerful ni boleh. Okay. Open. Untuk try saja hari ni. Kemudian dah pastikan betul file yang betul. Okay. Dan dia upload. Make sure MP3 saja cikgu kan. Size tak boleh lebih daripada 5 MB. Okay, tunggu sekejap. Okay, tunggu sekejap. Okay, selesai. Okay, mana perginya? Ini atas balik pula. Okay, turun bawah balik semula tengok. Make sure, okay dah masuk. Baik, dekat sini saya ada bagi tambahan. Ada star kat situ kalau cikgu perasan. Saya bagi note. Okay, tambahan kalau kita nak jadikan dia transparent, kita letakkan perkataan ni. Hide maksudnya bila kita tengok paparan, kita tak nampak pun petak untuk main lagu ni. So dia tak adalah, dia hide lah. Kita just boleh move over, mouse over dia. Okay, sekarang kita try dulu. Cikgu tak faham ni, kita try dulu tengok macam mana Klik dulu. Klik, kita tengok macam mana rupa dia. Latihan. Okay, ni petak ni kan. Macam ni nampak kan. So ada pilihan, kalau cikgu rasa sesuai nak letak kat worksheet, cikgu klik je lah ni. Okay, okay. Saya pernah buat worksheet untuk bagi arahan murid, saya letakkan audio saya kat sini. Assalamualaikum. Sila padankan jawapan di bawah. Contoh saya letakkan suara cikgu. Suara cikgu. Lagu pun boleh dan sebagainya lah. Baca petikan pun boleh, baca berita ke, semua boleh. Baik, kalau cikgu tak nak nampak benda ni, nak dia hide, tambahkan perkataan transparent. Okay, jom kita try. Klik balik kat edit. Latihan 12. Latihan 12. Okay, kat mana nak letak transparent? Okay, dekat ujung ni, last kali ni. Cikgu buat bracket, typekan transparent. Okay, saya tak ingat kat ujung ke kat tengah kita try dulu. Okay, so kita check test kat sini. No, betul tak dia dah hilang. Tu dah tak ada, nampak? Tapi bila kita letakkan mouse, dia ada kat situ. Nampak? Okay, jadi macam tu. So kita bolehlah letak kotak tadi tu mungkin dekat atas gambar cikgu kan. Kalau arahan cikgu, cikgu letaklah gambar cikgu dulu. Letak gambar cikgu, buatkan petak, typekan
play MP3 dan hujung letak transparent. So bila murid klik je gambar cikgu, oh cikgu ada bersuara lah, cikgu suara lah kan. Macam tu. Okay, clear. Latihan 13. Jom. Cikgu okey, boleh follow lagi tak? Okay. Okey Boleh Zek. Nota ada kan? Nanti boleh sambung lah kalau boleh ulang balik kalau tak faham. Semua nota dah lengkap. Lengkap. Okay, next. Okay. Sikit je lagi. Kak Wati kalau okey, maknanya semua okey Penanda aras. Okey. Jom kali ni kita nak masukkan video pula. Video belum lagi. Video mana dia? Saya salah tu. Oh ni saya lupa nak tukar lah. Sorry nanti saya tukar ni. Latihan 13 ni add video yang ni. Saya silap. Sorry nanti saya ubah ni. Add video bukan speaking exercise ni. Add video Okay, so caranya ialah buat petak macam ni sama. Petak sebesar-besar ni kira macam TV lah ni, TV. Kemudian kita pastekan URL. Pastekan URL. URL kena tahulah apa yang video yang kita nak tunjukkan dekat YouTube ke. Selalunya YouTube lah. Right, sekarang kita buat dulu kotak. Buat petak macam ni. Okay. Dan kita cari satu YouTube. Okay, cikgu cari sendiri. Saya pun tengah cari. Kejap YouTube. Saya buka YouTube. Cikgu cari juga Cari je YouTube mana-mana yang sesuai. Okay. Saya ambil suka benar dengan puisi raya ni. Okay. Baik, sekarang saya pastekan. Okay. Cikgu tak payah type apa-apa pun kecuali paste sahaja. Paste sahaja. Kat mana nak ambil URL YouTube? Ambil dekat atas sekali ataupun dekat share. Klik YouTube tu, ada share kan? Share, ambil kod dia. Dah, macam tu je. Jom kita tengok jadi ke tak. Okay, klik preview. Dan mana tadi YouTube? Dah keluar. See? Dia terus keluar kan? So budak boleh klik play saja. Terus boleh main. Okay. So interesting kan? Betul tak? Okay, cikgu boleh cari YouTube mana yang sesuai untuk worksheet cikgu. Sebenarnya worksheet ni dia boleh semua sekali kemahiran ataupun semua sekali arahan tugasan tu boleh letakkan dalam satu tempat. Kita plan dia. Okay, next. Lagi 2 je lagi. Okay, edit. Latihan 14. Okay, latihan 14 ialah masukkan link. Link. Kadang-kadang kita nak minta budak cari maklumat dalam satu site, betul? So kita kena ada site tu lah. Hari ni kita buat paling senang lah. Klik petak ni untuk pergi ke pautan delima. Sebab murid memang kena pergi pautan delima selalu nak buka Google Classroom kan. Okay, so kita kena ada lah pautannya. Apa URL-nya nak pergi delima tu. Okay, so saya cari dulu. Sekejap, saya klik dulu delima. Saya klik sini pula. Boleh lah. Baik balik. Hilang. Okay. Okay, so sekarang saya dah copy. Okay, sekarang ni buat petak dekat butang yang biru saya letak biru ni. Okay, buat petak. Tak ada warna pun tak apa. Dia memang keluar warna biru nanti. Okay, besar sikit. Tak nampak. Okay. So, dalam ni apa yang perlu kita buat ialah jangan paste terus Kita kena type dulu kod dia, link. Kalau video tadi tak ada kod. Video tak ada kod. Video terus paste. Tapi kalau link kena type dulu link. Sama nota saya ada tuliskan kat sini. Link. Kemudian link, kemudian paste URL. Jelas Okay, so sekarang kita paste URL. Paste. Macam tu. Tak nampak pun tak apa, biar dia kat situ. Macam tu. Okay. Kemudian kita test. Preview. Dan bawah sekali 14. Ini 14. Okay. So sekarang kita dah boleh klik. Nampak? Dah boleh klik. So bila cikgu klik ni, dia akan terus buka
pautan delima. Di tab lain ataupun di tab yang sama, kita test. Tab yang berbeza. Okay, dia takkan ganggu worksheet tadi. Dia pergi ke pautan baru. Okay, cikgu boleh test lah. Cikgu boleh test. Okay, last sekali kita nak buat latihan 15. Ini paling senang sekali. Kita buat pre-text. Bawah sekali, last sekali. Mode edit. Mode edit. Okay, yang ini walaupun senang tapi sebenarnya dia menutup kekurangan. Okay, dia menutup kekurangan. Contohnya macam saya punya teks tadi ni salah kan? Ni saya salah kan? So saya boleh betulkan menggunakan teknik yang terakhir iaitu add simple text. Okay, add simple text. Caranya buat peta, typekan perkataan print, titik 2 bertindih, kemudian typekan teks cikgu. Apa yang cikgu nak type. Okay, so sekarang cikgu buat kat bawah ni, ucapan penghargaan anda kepada cikgu hari ini. Siapa cikgu hari ni kan? Okay, cikgu buat tag ni, buat peta dari sini. Buatlah macam ni kan. So pun tak apa, ikutlah cikgu. Lepas tu, dalam dia cikgu klik, dan cikgu typekan print, print, titik 2 bertindih. Dan cikgu type lah apa yang cikgu nak. Contoh, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Saya besarkan sikit. Okay. Print, titik bertindih. Terima kasih cikgu. Okay, selesai. Okay, so sekarang kita tengok test macam mana dia keluar. Bawah sekali. Okay. Bawah sekali. Sekali. Tu dia keluar macam tu. Terima kasih cikgu. Cikgu boleh set lah ni. Setkan tulisan ni ke kiri ke kanan ke. Warna apa ke pun boleh. Warna pun boleh ubah cikgu warna. Right click. Boleh tukar warna. Font, color. Okay. Saya lupa nak tunjuk tadi kan. Saya besarkan sikit. Ni dekat sini ada font color cikgu. Font color, background color, border. Font color, background color, border. Boleh tukar. Okay. So let's say font color merah. Marah nampak? Merah kan? Okay. Ni boleh tukar lah chipster ke apa-apalah. Kan? Terima kasih cikgu. Besar sikit. Okay. Settle. Dan jangan lupa yang bawah ni klik save change. Okay. Selesai. So ini adalah hanya print sahaja. Tak ada dikira markah. Sebab tu saya cakap tadi mungkin kita terlupa kan masa buat PDF tu kita terlupa pula ada ayat arahan nak tulis. Tertinggal. So kita boleh gunakan kaedah print ni. Jadi macam saya tadi, saya silap yang mana tadi? Ni speaking ni kan? So saya bolehlah buat ni kat sini. Saya buat peta, ni apa ni preview dah. Edit. Edit. Saya boleh tambah speaking latihan berapa tadi silap. Ni nombor 13 ni kan. So saya nak baiki yang salah ni. Okay, saya buat peta. Macam ni peta. So dia sepatutnya apa? Saya nak keluarkan perkataan print. Titik 2 bertindih. Add video. Macam tu kan. Okay. Jadi bila saya tengok dekat preview nanti. Okay. Add video. Latihan 13. Nah sini. So dia keluar macam tu. Add video. Kita alter lah dia. Kita alter dia. Right click. Okay. Right click. Lepas tu kita alter sikit. Ni. Okay. Background color dia saya jadikan putih sebab saya tak nak nampak perkataan belakang tu kan. So saya tukarlah warna putih. Macam tu. Okay, kemudian tulisan dia saya nak warna hitam je. Kemudian size dia saya nak kecil sikit 20. Macam tu Okay, bawah ni saya nak text align dia left sikit. Kemudian saya change. Tada, macam tu. Tadi saya tak salah pilih. Oh ialah capacity. Ni. Background dia. Ni background opacity, capacity begini. Opacity lagi kurang apa? Lagi tinggi. Lagi kurang kot. Tak ingat dah. Save change.
Apa ni tak nampak? Teslah cikgu. Dia jadi bus 1. Save change. Okay, boleh jadi. Background dia opacity tu tinggikan. Jadi 1. So selesai cacat teks saya tadi kan. Saya dah ubah dia jadi add video kat sini. So itu sahaja untuk latihan kita hari ini 1 sehingga 15 selesai. So saya ucapkan tahniah kalau cikgu dapat ikut saya. Now kita nak buat last step. Okay, nak tunjuk sama ada cikgu berjaya atau tidak buat keseluruhan latihan hari ini. Kita dah boleh dapat anugerah lah. Okay, dah dapat ijazah lah untuk worksheet. Baik, so now kita nak buat submit. Dah selesai kan submit. So cikgu cari kat atas ni, tanda right. Ni tanda right. Klik save, tanda right. Once kita klik save, dia bagi 2 pilihan ni. Bagi 2 pilihan. Satu, yes, I want to share my worksheet with other teachers. Yang kedua, no, I want to keep it private. Tadi kita baca private tadi satu cikgu, apa tadi? 150 Yang tu saya tak berapa jelas lah tu. Kalau cikgu ada penjelasan yang lebih baik, mungkin cikgu boleh share lah. Tentang subscription ni. Saya selalu tak tengok bab tu sebab saya terus buat je kan. Yang tu cikgu boleh carilah. Ni dia tulis kat sini apa? You can save up to 1,000 private worksheet in your account. Currently you have 26 private worksheet. 1,000 lah cari maklumat ni apa sebab yang sebetul dia? Kita boleh simpan berapa? Kita boleh buat berapa dan berapa boleh simpan. So berjaya, biasanya saya akan pilih no, I want to keep it private lah. Jadi orang lain tak boleh tengok saya punya worksheet lah. Kalau cikgu rasa cikgu nak ni dibenarkan sekarang kita free kan? Boleh je kita share dengan kawan lain pun boleh. Kadang-kadang malu juga aku ada yang silap ke apa kan. So pilih no, I want to keep it. Okay, klik ni terus keluar paparan kat bawah. Okay, keluar paparan kat bawah. Kita namakan kelas live worksheet ataupun kelas pula dah, bengkel lah, bengkel live worksheet. Kemudian dash nama cikgu. Nama cikgu apa? Zakia. Okay, cikgu klik save. Okay, cikgu klik save. Bila once cikgu klik save, maknanya dah ada pautan ni kan? Site ni. Okay, site ni cikgu share di mana? Di Telegram ke? Cikgu share di Telegram boleh? Okay, cikgu share di Telegram. So saya boleh check lah. Boleh. Okay, thank you. Boleh, dah petang Okay, so cikgu copy dulu. Okay, copy. Telegram siapa? Telegram saya. Telegram saya. Kalau segan, kalau tak segan buburlah dekat public Telegram CIG 2 kita tu. Kan? Puang. Boleh je, semua orang boleh test kan? Okay, last Kalau banyak-banyak situ. Okay, so last kita boleh open worksheet. Kalau cikgu nak tengok ada satu setting sini. Okay, kita open worksheet. Open dulu. Dekat bahagian atas ni cikgu. Okay, kita ada custom kan? Kat sini kita klik custom. Ini tambahan cikgu Okay, baik. Sebelum cikgu share dengan murid cikgu boleh ubah kat sini sikit. Sini. Okay. Default action on click finish. Bila murid klik finish, send answer to the teacher. Maknanya jawapan murid tu akan dihantar kepada kita lah. Send answer to my mailbox. Nampak? So 2, dalam mailbox live worksheet pun ada, dalam email kita pun ada. Ada 2. So ini kita minta murid akan typekan nama dia bila dia klik finish. Grade level ni boleh siap-siap tulis pun tak apa. Bolehlah sini kelas tahun berapa, siap-siap. So murid tak payah fill lagi lah. Dan school subject, tulislah subjek apa, maths ke apa ke, boleh kat situ. Kalau ada kemahiran ke worksheet ni mengikut kemahiran pun boleh. Okay, that's all. Kemudian bawah ni cikgu copy link. Link yang bawah ni cikgu share dengan murid. Copy link dan share kepada murid. Cikgu panjang tak link ni? Panjang tak link ni?
Okey, cikgu dah tahu. Panjangkan. Cikgu dah tahu macam mana nak pendekkan? Tak. Okey, so saya share untuk yang terakhirnya. Klik copy. Okay, klik copy link yang panjang-panjang. Apa-apa link sekalipun, cikgu boleh guna. Ada banyak shorten URL yang free, okay, di internet. So cikgu boleh type saja di atas ni gg.gg. Ini yang selalu saya gunalah. Kalau bit.ly pun boleh, ada macam-macam lagi Okay, so ini gg.gg. Harap-harap dia boleh buka sebab selalunya dia slow server dia. Dah makin ramai buat sejak PDPR ni kan. Semua orang buat online kan. So dia slow sikit lah. Zack, kejap Zack. Ni kan, Nak tekan apa dia keluar benda Allah ni? benda lah apa Kak? Yang ni lah like link Viber ni yang 3 kotak ni. Sampai mana tadi yang Akak dah tertinggal yang Zack kata yang nak tulis nama budak apa semua ni. Oh okay, so last tadi bila kita dia bagi kita klik Your live worksheet has been saved in your account. Lepas tu tekan apa? Open worksheet ke add to my worksheet? open worksheet. Open worksheet, okay. Lambat cikgu nak recall balik Tu dah anak budak ni lambat. Cikgu nak recall lambat. Okay, so kalau cikgu dah berjaya buka gg.gg, cikgu boleh test paste URL tu. Mungkin line cikgu lagi laju pada saya ni, saya dah lambat, dah slow dah ni. Okay, boleh paste dekat ruangan dia minta kita paste kan. Kemudian ada satu kotak kecil di bawah tu, dia tulis custom link. Custom link. Klik kotak kecil tu, kemudian dia keluarkan paparan minta kita namakan yang pendek. Cikgu type dekat nama kotak yang pendek tu, type je yang paling sesuai. Apa? Contoh bengkel LWS, contohlah kan, apa-apalah yang pendek. Ataupun type je lah bengkel live worksheet pun boleh. Itu lagi pendek daripada kod yang panjang-panjang tadi kan. Itu lagi pendek. Okay, kemudian klik ada button kat bawah tu. Button apa cikgu? Bawah tu? Cima? Shorten now. Shorten URL. Shorten URL, yes. Klik button shorten URL. Okay, sampai dia bagi kita pautan yang baru. Yang itu yang cikgu share dekat murid. Okay cikgu, tak dapat tunjuk sebab gigi saya tak berapa nak elok petang ni. Tengok ni duk pusing-pusing kan. So saya stop je lah presentation saya hari ni. Boleh Okay, selesai. Alhamdulillah. Jadi saya harap perkongsian pada petang ini cikgu dapat gunakanlah untuk menghasilkan worksheet ataupun membantu cikgu lah masa PDPR nanti. Okay, so Terima kasih banyak. interaktif worksheet yang cikgu dapat dan bolehlah share dengan kawan-kawan. Selepas ni boleh guna sendiri punya. Tak adalah kita nak Ambil gambar satu. Lupa pula. Okay, ready? Damai dah keluar ke? Okay, ready? Buka lah kamera. Mana cikgu Bun? Speaker mana speaker? Speaker lah iPhone. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you everybody. Terima kasih. kasih. Kak Wati ada nak Terima kasih Kak Zack. Terima kasih Zack. Thank you. Sekarang tengok kita dapat. Okay. Ya, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. BPM